Kenapa tak tidur lagi? Oh. Hello guys, welcome to my channel. Sebelum saya mulakan topik hari ini, saya ingin betulkan sedikit kenyataan saya daripada video sebelum ni. Sebenarnya kenyataan ini muncul daripada soalan yang saya baca di media sosial. Dikatakan berapa banyak drawing diperlukan untuk animasi nampak smooth. Sebenarnya jawapannya sangat subjektif. Ia bergantung pada pergerakan yang kita ingin hasilkan. Contoh berlari atau hanya mengangkat pen. Sebab itu dalam animasi kita perlu study movement di dalam realiti sebenar. Itu kita panggil acting. Kita boleh observe pergerakan di realiti sebenar. Ataupun untuk lebih mudah, mungkin boleh refer pergerakan dalam animasi yang sedia ada. Kita recap semula tentang eases daripada video saya sebelum ni. Hari ini saya ingin terangkan semula tentang eases. Kalau korang tengok di sini, ni ada contoh perbezaan antara without eases dan with ease out and ease in. So kalau kita play dua-dua, kita akan lihat actually ada perbezaan. So bila nampak yang with bola yang bergerak without eases, nampak sekata, pergerakan yang sekata kalau dibandingkan dengan yang ada ease in, ease out. Okay, dia bergerak permulaannya slow, kemudian berhenti pun secara perlahan, dia tidak sekata. So dia nampak lebih menarik lah kalau dibandingkan dengan bola yang bergerak sekata. Kita tidak nampak perbezaan bila bola itu bermula ataupun apabila bola itu berhenti. Perbezaan spacing kalau without eases dan without ease in, ease out. Spacing ni adalah jarak antara drawing dalam in between. Perhatikan di sini, the without eases, dan nampak kat sini dia punya spacing. Setiap bola di dalam setiap frame in between kelihatan sama. Tetapi jika with ease out and ease in, jarak antara drawing tu berbeza. So kalau tengok ke atas ni, dekat frame ni, nampak tak dia punya bilangan frame tu sama je. Ada ease ke tak ada ease, sama saja. Tetapi dia punya ni maksud timing yang sama. Tetapi dengan adanya eases, lebih cantik lah. Walaupun timing sama, tapi dia punya spacing berbeza, akan menghasilkan animasi yang lebih cantik. Kalau ada ease in, ease out and ease in, bagaimana menggunakan ease out and ease in? Kita kena make sure yang first IB di starting point, tapi IB spacingnya dekat, jarak dekat di antara frame tu. Ini adalah key pertama. Dan lihat kedua, dia sangat rapat. Sangat-sangat rapat. Dan jarak sedikit, jarak, dan kemudian sebelum berhenti dia semakin rapat. Ini yang dikatakan ease. Aku kira matematik lah. Yang contohnya, kalau jarak ni di sini adalah A ke B adalah 100%. Contohlah, kemungkinan ini adalah tengah-tengah ni 50% kan. Tengah ni 50%. So yang ni mungkin dalam 5% dekat sini. 5% daripada A. Ni mungkin 20%. So makin dia contohlah ni di tengah-tengah. So jarak ni ke A tu dalam 5% dan 20%, dan semakin lama makin jauh di tengah-tengah. Kemudian makin lama makin rapat. Di sini makin rapat, mungkin di sini pun 55% jarak dengan B. So dia semakin dekat. Untuk mendapatkan efek animasi yang cantik, kita perlu menggunakan ease in, ease out. Dia tak boleh macam
tiba-tiba berhenti. Kalau animasi itu dihasilkan pergerakannya tiba-tiba berhenti, tengah-tengah tiba-tiba dia stop, so dia akan nampak kaku, kita tersentak. Itu betapa pentingnya ada ease in and ease out untuk memastikan animasi itu lebih smooth. Lagi satu tentang statement timing on 1 and on 3 sebagainya. Kalau dilihat, on 3 bukan sahaja digunakan dalam anime, tapi biasanya mostly digunakan dalam traditional animation. Basically ialah animasi yang banyak menggunakan lukisan semula. So digital memudahkan kerja animasi, dilukis di atas kertas setiap frame by frame. Tetapi pada masa kini, walaupun kita sudah mempunyai kemudahan, masih ada yang still menggunakan metod yang sama, iaitu metod melukis setiap frame. Melihat kemudahan digital pada hari ini, kalau kita perhatikan 3D, dia nampak lebih realistik. Yang 3D menggunakan on ones, tapi tak bermakna realistik itu apa yang semua orang mahukan. Kita dapat perhatikan dalam animasi 3D ada yang still menggunakan metod on 2. Kalau 3D itu di break menjadi on 2 atau on 3 untuk supaya kelihatan lebih kartun lah. Yang smooth tu tak semestinya dapat efek yang lebih cantik lah. Dalam 2D pula, bila mana animasi itu banyak menggunakan lukisan semula, tidak menggunakan kemudahan digital, dia cenderung untuk menggunakan on 3 or even on 4 untuk memudahkan proses animasi. Kita boleh lihat bukan saja anime, klasik animasi Disney pun juga banyak menggunakan on 3 or on 4. Bagi contoh, animasi ini daripada key ini ke key sini. So ini contoh yang saya hasilkan. Kalau lihat di paparan frame ni, saya hasilkan menggunakan konsep on 3 dan on 2. Okay, so bila kita play, bila kita susun timing dan spacing itu dengan betul, dia still tidak mencacat dalam pergerakan. Walaupun dia kurang smooth, tapi still nampak action yang ingin disampaikan. So ini pula bezanya apabila saya buat dia lah on 2 dan on 1, campuran on 2 dan on 1. Kita dapat lebih smooth lah. Okay, perhatikan pergerakan ini. Dia ke belakang dahulu sebelum menumbuk, mana dia itu dinamakan anticipation. Dan lepas menumbuk, ada overshoot dan settle. Okay, hanya ingin dijelaskan di sini, kebanyakan yang menggunakan on 3 dalam animation, mereka menyingkatkan pergerakan ease diorang, eases out dan in. Contohnya macam ini, dia bergerak ke belakang. Kalau on 2, kita gunakan dari sini ke sini untuk antik 1 YB dan antik, dan terus kepada action dan overshoot, settle dalam 2 IB. Tapi bila mana on 3, mereka membuang 1 IB untuk ease ke antik, dan terus in between kepada action menumbuk, overshoot dan terus settle. Mereka tidak menggunakan banyak IB. So actually the timing and spacing sama, cuma berbeza on 3 dan on 2 saja. Itu saja. Ok, topik seterusnya anticipation atau kata pendeknya antik, dan juga overshoot.
anticipation dan juga overshoot. Sampai itu kita mungkin boleh cover acting dan juga exaggeration sambil-sambil, sebab prinsipal dalam animasi ni sebenarnya berkait rapat. Anticipation, overshoot dan mungkin sedikit acting, di mana saya apply semua prinsipal animasi. So kita play dulu. First, pergerakan karakter ini. Okay, apa yang dikatakan antik dalam karakter ini, apabila dia bergerak daripada the next pose, dia ada ke bawah dahulu. Ini yang dinamakan antik. Antik ni adalah satu pergerakan yang kita memerlukan gerakan yang kuat sebelum ke next pose. Okay, contoh macam kita baling bola lah. Baling bola kan perlu tarik dulu ke belakang baru ke depan kan. Itulah namakan antik. Di ke belakang tu namanya antik. Kalau nak tumbuk pun ke belakang dulu dan ke depan baru ke depan kan. So lagi satu, untuk memberi impak pula, kita tambah overshoot. Overshoot ni macam kita ke depan sikit lepas ke belakang, dan ke belakang balik tu kita letak ease in to settle. Settle tu stop lah. Antik ni kalau tengok timing saya buat, cuma tambah satu IB sebelum dia antik. Okay, so kalau tengok dia punya jarak dia, dia mau tu ease in lah, sebab IB sebelum dia stop ni dia lebih dekat lah. Kemudian tangan dah bergerak dulu, dan ini IB kepada dia sebelum overshoot dan settle. Okay, IB ni pergerakan laju, kita cuma boleh letak satu IB je lah. Satu IB dan satu frame dah cukup lah. On 1 dah cukup. So sebelum ni on 2 dan setengah-tengah on 1, kemudian terus overshoot dan settle. Bila overshoot ke atas, ni ke atas dan dia settle ke bawah kan, so dia punya antik kena bertentangan. Dia punya antik kena bertentangan daripada overshoot. So macam kita nak tumbuk, dia punya antik tu ke belakang kan, so overshoot ke depan. So antik kena bertentangan arah daripada the next pose yang kita nak buat. So ni antik, overshoot dan settle. So settle ni pula, settle ni daripada overshoot ke settle kita guna ease in je. So dia punya tips, you can do IB sebelum settle. So ni overshoot, lepas tu 50% ke arah settle. So 50% tu tengah-tengah lah, and then settle tu satu IB yang sangat rapat dengan last key, maka dia menghasilkan ease in. So maka dia ease in, dia antik, IB, overshoot, settle. So IB di sini kalau perhatikan tangan dia, saya buat macam ada dua tangan ni. Ini dipanggil smear. Smear ataupun nama lain dia zip lah. Boleh digunakan untuk pergerakan laju lah. Macam ni dia sebab terlalu laju, so tambah smear dua tangan. Okay, next pergerakan pula. Di sini saya tak letak antik pun, saya hanya letak ease out. Sebelum dia angkat tangan, dia satu IB yang rapat,
Lepas tu zip, smear dan terus overshoot, settle. Okay, so untuk kelihatan menarik, saya buat tangan dia berpusing. Nampak tangan dia berpusing, so tidak terlalu kaku lah di situ. Teruskan bergerak. Ini bukan ease out, saya guna dia settle ease in. So yang saya decide tangan ni hanya ease out dan ease in tanpa antik dan tanpa overshoot, untuk menunjukkan pergerakan dia yang slow, macam slowly bergerak lah. Dan ni overshoot dan settle. Okay, so basically semua pergerakan ni menggunakan overshoot, settle, ease in dan ease out. Itulah basic animasi lah. So untuk menghasilkan animasi yang cantik, jangan setiap pergerakan kita gunakan antik dan overshoot, settle. Dia akan nampak terlalu, kita akan nampak karakter tu macam lompat-lompat. So sikit-sikit overshoot, settle, macam lompat-lompat ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. So nampak animasi tu terlalu cepat and jumpy. Untuk menghasilkan animasi tu cantik, kita kena combine. Kita kena tengok pada acting karakter tu, kita nak dia penegasan ataupun tidak. Kalau tanpa penegasan, maksudnya macam dia sekadar bergerak saja, slowly bergerak, gunakan ease in, ease out. Tapi kebanyakan animator terlalu banyak menggunakan antik dan overshoot ni sebab macam nak memudahkan kerja animasi kan, supaya pergerakan tu nampak simple. Tapi sebenarnya bila di mata penonton dia nampak akan macam terganggu lah. So lebih baik kita mix lah. So inilah prinsipal yang boleh digunakan untuk membuatkan animasi anda lebih smooth dan cantik. Ada lagi lebih banyak prinsipal ataupun tips and tricks untuk mendapatkan animation anda lebih smooth dan cantik, tapi mungkin kita akan cover di next video. Kalau tak nak tembak, pastikan share, like and subscribe. Ok, terima kasih kerana menonton.